Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Studio Agase. Seperti biasalah bersama saya Henry bin Sailabi, dan beruntungnya kita pada petang ini bersama dengan Puan Junaina Loh, Pengetua SMK Agase. Apa kabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan ruang sembang buku pemimpin pendidikan pada hari ini, izinkan saya lah memperkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada hari ini. Okey, bila bercakap berkaitan dengan sejarah pendidikan, beliau pernah menjadi guru akademik biasa pada tahun 1994 di SMK Agase, dan juga pernah menjadi ketua penitia pengajian am 1995 di SMK Agase, juga menjadi ketua penitia Bahasa Melayu pada tahun 1996 di SMK Agase, ketua bidang bahasa pada tahun 1996 di SMK Agase, ketua bidang penyelia petang 1997 di SMK Agase, dan menjadi penolong kanan pentadbiran pada tahun 2006 di SMK Sepagaya, dan menjadi timbalan pegawai pendidikan daerah Lahadatu pada tahun 2009, dan menjadi pengetua SMK Paris daerah Kinabatangan pada tahun 2012, dan 2013 sehingga kini menjadi pengetua di SMK Agase. Betul Puan? Ya. Okey. Berkaitan dengan penglibatan dan sumbangan pula, Puan Junaina juga aktif dalam melaksanakan kajian tindakan dan telah membuat pembentangan di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Okey. Pernah menjadi panel forum pembelajaran abad ke-21 di anjuran PPDLD. Okey, dan pernah membuat perkongsian amalan terbaik transformasi sekolah secara dalam talian. Betul Puan? Ya. Ya, dan penerima anugerah Mekar JPNS bagi anugerah khas PDPR Pengetua, dan pernah menyertai program pembelajaran antarabangsa dalam talian bersama sekolah di Korea. Betul Puan? Ya. Okey. Itu dia sedikit berkaitan tentang tetamu kita pada hari ini Puan Junaina. Jadi izinkan saya untuk meneruskan perbincangan kita hari ini. Boleh Puan? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sesuai dengan minat membaca Puan Junaina Loh, pada hari ini Studio Agase sangat-sangat bertualah kerana Puan sudi meluangkan masa bersama kita untuk berkongsi ilmu hasil bacaan. Jadi untuk tujuan ini saya ingin menjemput Puan Junaina untuk meneruskanlah sesi sembang buku pemimpin pendidikan dengan memperkenalkan buku yang telah dipilih. Persilakan Puan. Terima kasih Encik Henry, atau Ya, lagi selesa saya panggil Cikgu Henry. Betul Puan. Alah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dibagi peluang ya untuk bersama-sama saya dalam ruang sembang buku pemimpin pendidikan. Jadi sidang hadirin dan Cikgu Henry. Ya, betul. Actually buku ini nampak besar kan tontonan perempuan. Saya coba membeli di pasaran, tetapi tidak ada dijual. Masa cuti saya ke KK, saya coba cari di mana kedai buku populer, tidak ada. So saya print out lah melalui online. Anak pun coba carilah. Betul. Kalau ada jual di Shopee, tapi tidak ada. Jadi kita print out dalam buku yang begini besar ini. Sedikit saya maksudnya print sendiri ya, lah, print sendiri. Yang okay. lain tuh saya masih ada pilkan, saya letak di meja lah. Jadi tontonan perempuan, tajuk buku yang saya baca ialah Extraordinary. Buku ini ditulis oleh Dr. Tim Irwin. Mempunyai jumlah muka surat setebal 179, bukan mudah ya untuk menyiapkannya. So Dr. Irwin, penulisan buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh John Wiley and Son Incorporation, New Jersey.
Jadi tontonan perempuan, untuk makluman sedikit biodata pengarang lah ingin saya kongsi bersama sidang hadirin. Beliau ini merupakan seorang penasihat dan perunding syarikat-syarikat multinasional. Jadi selama 25 tahun beliau telah berkecimpung sebagai penasihat dalam 24 bidang industri, dan apabila saya baca memang penglibatan itu sangat luas lah. Berkaitan dengan perusahaan yang mencari keuntungan. Itu antaranya yang saya boleh ingat lah, dipanggil fiber optic, ya, Hartana, farmasi, pertahanan, produk bayi, kosmetik, industri hiburan. Jadi saya nampak semua itu memang beliau ini memang pakar lah dalam memberi nasihat sehingga membawa keuntungan kepada syarikat-syarikat yang beliau menjadi seorang konsultan. Jadi tontonan perempuan pada tahun 2000 sehingga tahun 2005, ya, syarikat-syarikat yang beliau terlibat sebagai perunding dalam pengurusan tertinggi setiap syarikat, setakat ini kalau saya tengok di buku melebihi 200 pejabat yang ada di seluruh dunia lah. Jadi berdasarkan pengalaman beliau telah melawat lebih daripada 20 negara di dunia. Jadi alhamdulillah, melihat kepada pengalaman beliau, buku yang saya pilih ini banyak memberi ilmu lah kepada saya. Dan beliau telah menulis 4 buku yang menjadi dipanggil bestseller lah buku tersebut. Dan yang ini adalah antara salah satunya, dan barangkali itulah tidak heran susah dicari di pasaran. Dan beliau mempunyai 2 PhD. Ya, 2 PhD, yang satu ialah psikologi organisasi dan satu lagi psikologi klinikal. Kedua-dua buku ini banyak bercakap tentang kepimpinan dalaman seorang pemimpin. Itu sedikit sebanyak tentang biodata pengarang. Saya suka berkongsi, ya, Cikgu Henry, tentang intisari ataupun sinopsis buku yang saya baca. Jadi secara ringkasnya yang saya boleh share dengan sidang hadirin, ini bercakap tentang peneguhan, ya. Beliau menggunakan perkataan affirmation, peneguhan. Biasanya apabila kita mau mempengaruhi seseorang sesuai dengan tajuk itulah, ya, kita mesti menggunakan kata-kata positif, ataupun beliau sebut words of life. Jadi macam mana beliau mengurai. Beliau menggunakan pendekatan sains, yang ada kaitan dengan psikologi manusia. Jadi dalam buku ini penegasan tentang peneguhan yang positif, dan juga ada 2 kaedah lah macam mana kita menggunakan peneguhan kepada orang lain, yaitu yang pertama kita panggil peneguhan taktikal, yang kedua ialah strategik mempengaruhi. Dalam buku ini juga dimasukkan tentang maklum balas. Itu sangat penting lah apabila kita pemimpin dengan anak buah, kita perlu dapatkan maklum balas. Tujuannya adalah untuk melihat kepada memperbaiki kualiti dalam organisasi. Selain itu dalam buku ini juga dimasukkan tentang bagaimana kita menggunakan alat menilai kita punya anak buah sebagai membantu. Kalau yang dia underperform, ya, maksudnya berprestasi rendah, ada caranya. Kalau dia yang tinggi potensialnya pun ada cara macam mana mengembangkan potensi anak buah kita lah ataupun kaki tangan kita. Dan sesuai dengan buku ini, beliau memang meletakkan bahwa tajuk buku ini sesuai digunakan oleh ibu bapak, guru ataupun jurulatih bagi membawa yang dibimbing, yang dipimpin. Jadi setakat ini Cikgu Henry yang saya boleh share dulu sebelum saya nanti mengupas lebih terperinci lagi. Nanti terlebih terperinci lagi. Terima kasih Puan. Oke, itu dia perkongsian sedikit berkaitan dengan extraordinary influence, ataupun pengaruh luar biasa yang ditulis oleh Dr. Tim Irwin. Betul Puan? Oke, begitulah judul judul buku yang telah dikongsi oleh Puan Junaina lah bersama kita pada sebentar tadi. Oke, daripada judul buku ini, mengapa buku ini menjadi pilihan Puan, dan bagaimana ilmu buku yang Puan telah baca ini bagaimana Puan menggunakan pengaruh luar biasa oleh seorang pemimpin dapat diaplikasikan melalui kepimpinan Puan sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.
dan yang akhirnya dapat membawa warga sekolah lah ke arah mencapai sebuah sekolah yang lebih cemerlang ataupun yang lebih baik. Mungkin Puan boleh jelaskan lagi lah. Terima kasih soalan itu Cikgu Henry ya. Sebenarnya soalan itu sangat mencabar lah. Iya. Macam saya pun bingung bagaimana saya mau kupas untuk menjawab soalan Cikgu Henry. Oke, saya tengok soalan pertama itu mudah dijawab. Keinginannya untuk mengapa saya memilih? Mula-mula apabila saya nampak tajuk buku lah, Extraordinary Influence. Apa maksud pengaruh luar biasa? Pengaruh, ya. Saya dalam pikiran saya biasanya kalau pengaruh tuh kan kita sudah anggap menggunakan perkataan pengaruh tuh orang lain sudah boleh ikut sebab kita boleh mempengaruhi. Tapi ini diletak pengaruh luar biasa. Lepas itu dia ada perkataan lagi di sini ya, how great leaders bring out the best in others. Ya maksudnya menggunakan pengaruh luar biasa ini untuk mencungkil, menjadikan orang lain lebih hebat oleh seorang pemimpin. Jadi maksudnya rasa ingin tahu saya ya tentang buku ini menyebabkan saya memilih dan ingin mengetahui lebih mendalam apa rahasia pengaruh luar biasa. Jadi barangkali soalan itu mudah dijawab kan? Iya betul Puan. Ya, jadi ini soalan yang lebih berat. Soalan yang lebih berat saya perlu mengaitkan ya. Iya, bagaimana buku itu kan dapat mempengaruhi Puan lah dan dalam membawa warga sekolah kan sebagai pemimpin. Macam mana tuh Pak? Oke. So sebagai pemimpin biasanya dikaitkan dengan pengaruh. Ketua tuh mesti ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, macam mana anak buah kita punya staf boleh mendengar, mengikut apa yang pemimpin itu kehendaki lah. Baik, di sini saya suka share definisi kepimpinan oleh beberapa orang hebat lah. Jadi antaranya Warren Bennis. Pengaruh itu dikaitkan dengan macam mana seorang pemimpin, dia ada niat untuk membawa kemajuan. Jadi dia menjadikan visi yang secara konsep itu dijadikan reality. Jadi pengaruh bagi Warren ini ialah niat itu dijadikan reality, kemudian kita sustain. Seolah-olah pengaruh itu membawa orang lain untuk lebih maju. Bagi Marcus Buckingham pula, kuasa ataupun pengaruh itu ialah kita kumpul orang ramai dan kita memajukan orang ramai. So itu konsep pengaruhnya. Manakala John Maxwell, pengaruh bagi beliau ialah leadership. Kepimpinan itu dia kata pengaruh, tidak lain dan tidak lebih dan tidak kurang. Jadi apabila saya baca konsep-konsep kepimpinan ini, saya melihat konsep yang dibawa oleh Dr. Tim Irwin, extraordinary influence. So saya baca, rupanya pengaruh luar biasa ini kenapa dia kemukakan begitu serius ya? Sebab kajian pada masa kini ya, dia mengaitkan otak manusia itu neurobiological science ya dengan psikologi tingkah laku itu ada kaitan. Kita bagi contoh lah, ataupun sebelum saya perincikan lagi. Sorry Cikgu Henry. Saya kena ambil masa untuk terangkan konsep. Untuk perkongsian yang bagus tuh. Saya kena terangkan konsep baru nanti saya masuk macam mana kita kaitkan kepimpinan saya sebagai pengetua membawa guru-guru kan kerani, pekerja-pekerja swasta, adik-adik pembersihan, kita punya pengawal dan juga pelajar-pelajar. So Dr. Tim Irwin bagi beliau pengaruh luar biasa ini dikaitkan dengan pilihan seseorang yang melalui peneguhan positif, kata-kata positif, pengikut itu dia memilih sama ada sesuai untuk diikut atau tak sesuai untuk diikut, dan juga dia tiada paksaan. Jadi pengaruh luar biasa ini berkaitan dengan tiada paksaan. Kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk buat sekiranya dia tidak sesuai dengan dia punya dalaman. Dalaman. Jadi saya kembali kepada sains otak, kaitan neurobiological otak dengan psikologi tingkah laku. Contoh lah kan dalam konteks yang dibagi oleh Dr. Irwin, dia kata begini, kalau kita puji, kita kata cikgu, kerja cikgu sangat hebat, cikgu dapat menyelesaikan masalah. Jadi otomatis kan apabila peneguhan, konsep means of influence bagi Dr. Tim ialah peneguhan, affirmation. Kita teguhkan kata-kata positif. Jadi apabila pemimpin tersebut dia puji, otomatis kan kita punya brain circuit ini cikgu, dia terima
kita rasa gembira dan Semangat kita naik. berpikir Betul. kan betul tak? Iya, Ada rasa cikgu begitu kalau kita tanya cikgu telah membuat sesuatu yang orang lain tak boleh buat. Apa perasaan cikgu? Kita terus bersemangat Yes, lagi apa untuk buat yang lebih baik. Ya, jadi tontonan perempuan ya, kita nampak Cikgu Iya, Henry. iya, iya. Ya, apabila kita bagi tahu perkataan yang bersemangat, kita otomatis otak kita boleh terima. Bersemangat. Jadi apabila kita sebut bersemangat itu dia berkaitan dengan tingkah laku. Iya. Tingkah laku kita buat kerja. Jadi untuk makluman tontonan perempuan Cikgu Henry ya. Iya betul. Dalam organisasi kita melibatkan dua. Satu ialah orientasi kerja. Memang itulah utama kita bekerja maksudnya berada di satu organisasi memang bekerja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh hanya berdasarkan sebelum ini konteks kepimpinan ini mereka lebih kepada task driven leadership. Mesti kerja. Oke, yang kedua tuh dia macho management. Dia lebih kepada pengurusan mesti buatnya. Kalau tak siap jaga. Tapi kalau bagi Dr. Tim Irwin dia tak boleh begitu. Dia mesti tengok konteks dua-dua. Satu ialah orientasi kerja, yang kedua ialah kita kena tahu emosi kita punya anak buah dan juga hubungan. Sebab hubungan kemanusiaan. Iya. Sebab kalau ngikut konteks otak ini kita mesti wujudkan perasaan yang gembira dulu. Iya. Barulah kita boleh melaksanakan Bekerja kerja. dengan Ya, sebab perasaan yang gembira dia boleh mempengaruhi tingkah laku Iya, kita. betul. Betul tidak Cikgu Henry? Betul. Kalau kita Sangat-sangat setuju. sangat setuju kan? Jadi saya boleh ringkaskan yang awal dulu tentang konsep otak ini dengan psikologi tingkah laku ialah apabila seorang ketua mengiktiraf, memuji hasil kerja anak buah, dia otomatis menaikkan semangat seperti yang Cikgu Henry cakap tadi. Kita bersemangat. Jadi apabila kita bersemangat kan kita mau buat lebih baik lagi. Betul. Ya, apabila kita buat lebih baik bagi sesuatu organisasi untung lah. Iyalah, Itulah betul. maksudnya apabila Dr. Tim Irwin kita nampak buktinya begitu banyak syarikat meminta dia menjadi perunding, menjadi penasihat kepada syarikat-syarikat yang mencari keuntungan. Namun begitu, Cikgu Henry ya, sidang hadirin, kita mesti boleh bezakan apabila kita menggunakan peneguhan ini, kita memberi kata-kata pujian, kita tidak macam melepaskan saja, maksudnya cantik baju hari ini. Yang itu kan dia itu lebih kepada sosial manusia. Iya. Tapi kalau kita cakap tanya cikgu saya boleh menyelesaikan masalah itu. Kan, jadi maksudnya dia punya impact kepada kita kan macam kena. Kan kalau pakaian cantik itu kan dia macam terlalu begitu, dan itu beda. Dia lebih kepada sosial. Dia macam perhubungan biasa. Ya, perhubungan biasa. Tapi kalau kita tanya cikgu, tiada orang lain boleh selesaikan cikgu. Jadi cikgu punya meresap tuh kan, wah, cikgu ada rasa aura tuh kan. Jadi maksudnya di sini kan Cikgu Henry, tontonan perempuan sidang hadirin. Kalau kita mau bagi kata-kata peneguhan, dia mesti berlaku 3. Satu itu kita mesti bagi tahu dia secara sadar. Kita mesti intentionally lah, kita mesti bagi tahu dia secara sadar. Yang kedua nih mesti autentik, asli lah. Kita jangan pula macam tidak ikhlas. Autentik supaya boleh masuk betul-betul autentik. Dan yang kedua kita mau memang mau memajukan anak buah kita, itu kepentingan otak dengan psikologi lah. Itu baru apa kaitan sains otak dengan psikologi tingkah laku. Jadi apa yang mau diteguhkan? Kan Cikgu Henry, mungkin Cikgu Henry seterusnya mau bertanya kepada saya, apa yang mau diteguhkan? Tuan-tuan dan perempuan pun berangkat. Iya, secara logik lah. Macam mana apa yang mau diteguhkan? Betul. Yang dipimpin di bawah itu dengan menggunakan ilmu yang puan baca tuh kan. Betul. Jadi Cikgu Henry, Dr. Irwin memberikan satu tadi konsep otak dengan psikologi tingkah laku. Untuk kita mau mewujudkan peneguhan itu ada 2. Dia kata begini, 2 kaidah ya. Satu itu dipanggil peneguhan taktikal. Yang kedua itu ialah pengaruh strategik. Jadi nampak dia punya konsep nih ya. Jadi pengaruh taktikal ini. Saya Cikgu Henry, tontonan perempuan, saya belum masuk lagi bagaimana pengetua membawa sekolah. Saya baru konsep dengan jenis dia macam mana berkaitan. Oke, terus kita paham dulu. Jadi masalah, boleh. Lagi bagus tuh. Maksudnya kita boleh nampak berkaitan betul-betul nanti. Boleh Pak, teruskan. So, saya sebut semula 2 kaidah memberi peneguhan. Satu peneguhan taktikal, satu ialah pengaruh strategik. Di antara 2 ini kita mesti lakukan yang pertama dulu, yaitu peneguhan taktikal. Peneguhan taktikal ini kita rujuk 2. Satu tuh ialah style anak buah kita bekerja, style dia. Yang kedua ialah kita melihat kepada kompetensi dia.
Contoh ya, kalau maksud saya style, ini Dr. Erwin lah dia bagi kita idea dulu. Apa maksud style bekerja? Jadi beliau ini bersama istri ya makan di sebuah restoran. Biasanya kan kalau kita dilayan oleh pekerja ataupun pelayan tuh dia begitu apa dipanggil? Apa tuh dalam minus yang kita rasa hebat, dia bagi tahu ini caranya. Dia punya apa nih? Ya etika kerja dia. Iya betul Pak. Jadi apabila Dr. Evan dan istrinya berpuas hati dengan layanan tuh, dia sebut perkataan nih, thank you. You have this one, excellent manners. Jadi kan apabila dia sebut begitu kepada pekerja tuh mendengar dia punya suara pun macam teragak-agak, bermakna dia terharu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua ialah apabila Dr. Evan ini ada memanggil seseorang tukang lah untuk membaiki kaca di rumah tingkap. Jadi mereka ada janji. So apabila berjanji, yang tukang ini dia datang mengikut tempo yang dia bagi. So apabila dia mengikut tempo yang dia bagi, kerja itu siap lah. Ini pun Dr. Evan tidak lepas peluangnya untuk macam mana dia boleh mempengaruhi orang lain. Jadi dia bagi tahu, terima kasih kerana Encik telah melakukan kerja secara integriti. Jadi perkataan integriti itu pun Cik Wendy menunjukkan sangat bermakna kepada tukang. Sampai masa reaksi dia air matanya macam berkaca-kaca. Jadi nampak terharu. Iya, terharu. Dia punya penggunaan perkataan Dr. Tim Erwin sangat berjaya. Yang seterusnya itu 3 contoh lah kan. Dia bagi masa kawalan polis trafik Dr. Evan ini, dia nampaklah macam mana kawalan pejalan kaki, kenderaan. Jadi Dr. Evan memuji polis trafik itu. Dia kata you have macam firm manners. Dia melakukan kerja dia secara penuh baik. Jadi polis trafik itu dia senyum lebar. Jadi di mana apabila kita puji otak kita kan, dia terus connect lah. Kan? Tenaga positif tuh. Betul. Itu baru style bekerja. Kan? Baru style bekerja. Jadi apa kompetensi? Apa kompetensi seseorang? Jadi bagi Dr. Evan begini, kompetensi ini dengan style ini, walaupun kita boleh katakan secara konsep itu beza, tapi dia memerlukan satu sama lain. Sometimes tidak semestinya juga, sebab bergantung kepada individu. Jadi bagi Dr. Evan, kompetensi itu apa? Kita tahu competence itu biasa merujuk kepada kemahiran, kebolehan. Jadi di sini kita nampak yang lebih dalam. Kompetensi ini bukan saja bercakap tentang boleh menggunakan komputer, kan? Ataupun kita boleh melakukan sesuatu secara teknikal, bukan. Tapi kemahiran di sini dia merujuk kepada kita boleh mewujudkan kolaborasi. Kadang-kadang kita ini rajin bekerja, tapi kita tidak boleh bekerja dengan orang lain. Betul. Kemudian kita boleh wujudkan tim. Selain kita boleh berkolaborasi, kita boleh mewujudkan tim, kita boleh wujudkan kepercayaan di kalangan rakan, kan? Jadi maksudnya itu ialah kompetensi kita. Jadi Cik Wendy, tonton apapun sidang hadirin, apabila dua ini dia sekali, individu ini ada dua. Apabila datang dia punya style bekerja yang tadi itu good manners, kompetensi dia boleh bersama orang lain. Sebenarnya kita sudah ada dipanggil apa tuh foundation. Ketua itu kan dia nampak kita sudah ada asas. Kita sudah boleh mempengaruhi secara taktikal dulu. Kan kita nampak taktikal. Kan kita nampak kan ada dia punya asas. Apabila kita nampak dia punya asas, tadilah dia katakan, apabila ada asas dua tuh, baik dari segi style dia, bagus dari segi kompetensi dia, kita sudah affirm dia, kita sudah buat peneguhan. So dia akan secara otomatis dia ada self worth, maksudnya dapat menghargai diri dia. Betul tidak? Betul. Menghargai dia. Lepas itu dia apa dipanggil lagi tuh? Dia bekerja secara positif, dia aktif. Bagi dia tuh dia akan menjadi macam dia support dia punya kesehatan. Betul tidak, Cikgu? Kalau kita bekerja gembira, kita terus tak sakit, betul, cantik saja. Lepas itu hormon kita balance, sebab kita tidak marah-marah kan. Jadi maksudnya itulah Dr. Evan kata, kalau style dia begitu, kita boleh support, kita boleh puji, lepas itu dia competence lagi, boleh bergaul dengan orang lain. So kita nampak sebagai ketua, kita nampak ada foundation, ada asas itu. Macam kita buat apa nih kata matematik kan, kalau anak-anak pelajar boleh sifir, kita boleh ajar algebra. Kan nampak kan? Jadi ini yang paling sukar sedikit. Tadi itu ialah kaidah pertama, tactical affirmation, peneguhan taktikal kepada style dan pengaruh.
Jadi ini saya masuk kepada konsep Dr. Erwin yang kedua lah. Apa yang dia mau pengaruhi, apa yang dia mau teguhkan. Ini dipanggil strategik pengaruh. Mesti ada strategi. Jadi Cikgu Henry ya, teman perempuan. Bagi Dr. Erwin, kita punya di dalam ini kan ada orang lain hidup. Maksud saya orang lain itu bukan orang lain yang bukan kita, orang lain diri kita yang lain. Betul tidak? Macam kita ini fisikal. Tapi apabila kita mulai memikirkan, saya mau makan. Bukan fisikal kita yang memikir. Ada orang itu yang kita lah insania. Kalau kita kan insania, dalaman kita. Ya, dia juga berpikir, dia juga merasa, apalagi dia juga bercakap dengan dirinya sendiri, dia juga bertingkah laku, membuat semua dia. Betul. Yang ini yang kita mau tengok. Kalau dia panggil itu core, dia punya dalaman. So kata Dr. Erwin, apabila foundation tadi bagus, dua tadi kan, dia punya style dengan kompetensi, kita ada satu peluang yang sangat besar untuk masuk dia punya dia punya core, dia punya dalaman. Ya, saya bagi contoh ini, CEO, Sally ya, CEO yang menjadi dia memimpin. Dr. Erwin memimpin untuk Wan Sally lah, ya, Madam Sally. Ya, oke. Madam Sally ini dia punya ayah nih meninggal. Memang mengurus syarikat yang besar lah. Jadi bayangkan dia sebagai anak ya. Bapak ini ayah tuh sendiri sudah begitu mantap di kalangan pekerja, ya, boleh membawa organisasi itu begitu hebat. Jadi anak ini mungkin pekerja lain dia tidak nampak dia punya kehebatan, kan? Dia tidak nampak, so dia tidak yakin. Tapi Dr. Erwin sebagai dia punya mentor ataupun perunding atau penasihat kan boleh membawa Madam Sally itu menjadi seorang yang hebat. Dia boleh mengatur apa yang patut dibuat. So dia berjaya sebab dia mewujudkan belief dalam diri, dia implant ya, sebab Madam Sally ini dia memang sudah ada apa dipanggil style dia ada kompetens tapi dia punya diri itu kan dia tidak percaya, dia tidak percaya bolehkah tidak dia buat seperti ayahnya kan Cikgu Henry. So kebetulan pula Dr. Tim adalah dia punya perunding lah, penasihat. So alhamdulillah daripada buku yang saya baca, memang Madam Sally itu berjaya membawa dia punya anak buah untuk dalam pengurusan syarikat. So Dr. Erwin berjaya masuk dalam implant belief ya, sebab mereka sudah ada kepercayaan. Dr. Tim Erwin bersama Madam Sally ada kepercayaan, ada hubungan itu sehingga Madam Sally membenarkan idea daripada Dr. Tim untuk dia memajukan syarikat. Jadi dia punya belief itu kan, sehingga Madam Sally berkata yes, I can do it, I'm competent to run my company. So maksudnya dia berjaya. So apabila kita sebagai pemimpin ya, kita boleh masuk dalam diri seseorang, dia punya dalaman, bermakna kita sudah membuka jalan kepada dia. Dia bukan style sudah kan, dia bukan style sudah, dia bukan juga competence kemarin, tapi dia punya dalaman. Dia buka, pathway dia buka. Jadi maksudnya marwah Madam Sally kan, kalau dia tidak boleh bawa anak buah, maksudnya dia tidak boleh sebagai CEO dia tidak boleh gerakkan syarikat. Jadi dia punya marwah. Itu ialah dia punya dalaman. Lepas tu emosi dia gembira lah sebab dia boleh bawa staff kan. Dan juga tentunya yang paling penting itu dia berjaya melakukan, walaupun tidak sehebat ayah, tapi dia boleh menggerakkan syarikat. So dalam buku itu Dr. Erwin ada bercakap juga lah, dia maklumkan, adakah dia kata saya bertanggung jawab kepada perubahan Madam Sally ini? Dia tidak sebut dia bertanggung jawab, tapi dia adalah dipanggil katalis. Kan sebagai penasihat perunding dia adalah katalis, pemangkin kepada perubahan, sebab dia boleh dengan menggunakan pengaruh yang strategis itu dia boleh masuk dalam hal-hal itu seolah-olah memberi semangat kepada Puan Sally untuk go on meneruskan buat keputusan. Betul. Jadi nampakkan perbezaan tactical affirmation ialah style dengan competence, tapi kalau strategic influence itu betul-betul masuk dalam diri terus kan, terus dia boleh buat, mau buat. Ya, jadi saya boleh simpulkan Cikgu Henry di sini kan, kenapa
Dr. Tim Irwin boleh mempengaruhi Madam Sally sebab dia berada di posisi sebagai penasihat, kan? Betul. Dia di posisi sebagai penasihat dan dia ada hubungan sebagai penasihat dan CEO. Mereka percaya, so dia membuka ruang. Iya. Jadi pada masa yang sama dia boleh transform Madam Sally lah, kan? Dia boleh transform sebab Dr. Tedin menggunakan pendekatan itu, memuji, kan, memberi pengiktirafan apa yang dia buat. So dia kira berjaya lah sebagai seorang penasihat kepada Madam Sally. Jadi apabila saya baca-baca, macam panjang pula saya cerita Dokter. Tapi okey lah. Cikgu Henry dia punya, perempuannya. dia nampak dia punya perkaitan tu, perempuan. Kan nampak perkaitan dia. So macam mana saya sebagai pengetua SMK Agassi membawa anak buah, yaitu anak buah ini termasuklah cikgu-cikgu saya, kerani saya, pekerja swasta, dan itu ada pembersihan dan juga pengawal dan juga ini murid lah. Jadi untuk pengetahuan Cikgu Henry dan tontonan perempuannya, kita nampak sebenarnya apabila kita faham sudah konsep pengaruh luar biasa itu macam there is no secret, betul kan? Kita buat hari-hari, betul tidak? Iya, betul. Betul tak? Hari-hari. Betul, Ya, betul. Berlaku hari-hari, cuma mungkin kita tak sedar. Tidak nampak kan, kita tak perasan pun benda tu memang sudah wujud sebenarnya. Berlaku. Jadi di sekolah ni, Cikgu Henry kan, saya sebagai ketua, saya sentiasa nampak saya punya guru, yalah, semua warga sekolah itu saya nampak, saya perhatikan. Saya ada maksudnya ada dokumentasi. Kita sometimes kita bersama, walaupun kita tidak dapat bersama semua, tapi ada ketika kita bersama. Jadi kita nampak, kita berbual-bual. Jadi semua itu kita boleh melihat dia punya style bekerja, kompetensi guru kita, ataupun warga sekolah lah. So macam mana kita boleh mempengaruhi. Jadi saya boleh katakan di sekolah ini kalau guru dia merujuk kepada tugas hakiki, tugas perkhidmatan. Jadi sebagai pengetua memang saya selalu menggunakan kata-kata peneguhan lah. So contohnya lah, cikgu saya mengantar laporan on time. Lepas tu kalau mereka tak faham tugasan, bertanya. Jadi itu antara cara-cara bekerja yang saya anggap seorang guru yang committed lah, kan? Bertanggung jawab. Macam kalau dalam konteks mengajar pelajar, kita nampak guru ini bersedia dengan alat pembelajaran, kan? Bersedia dengan rancangan mengajar. Jadi itu semua tingkah laku style yang ada pada guru. Tapi pada kita kena terima Cikgu Henry ya, tontonan perempuan. Bukan kalau semua orang cemerlang itu memang hebat. Tapi di sekolah saya memang saya boleh bagi cemerlang, sederhana, memuaskan. Jadi macam mana kita membawa kita punya anak buah supaya mereka boleh bekerja untuk memajukan sekolah. So untuk guru-guru memang saya menggunakan perkataan contohnya, terima kasih cikgu saja boleh menyelesaikan masalah ini. Terima kasih cikgu sebab ide cikgu berlainan dengan ide orang lain. Yang maksudnya kata-kata itu pun boleh menanam keyakinan kepada cikgu saya. Oke, contoh juga membawa pelajar lah. Saya bercakap dengan Cikgu Henry macam all in one. Betul. Sebab saya susah mau ambil satu-satu. Ini juga sebut pasal satu-satu ini sebenarnya Dr. Irwin dalam bukunya ya. Kita mempengaruhi secara individu itu yang pastilah. Tapi boleh juga kita menggunakan pengaruh terhadap individu ini kepada pasukan. Jadi dia sekaligus akan membawa kejayaan kepada visi dan misi lah. So saya berbalik kepada peringkat kurikulum lah. Saya boleh nampak cikgu-cikgu saya ya. Kenapa kita boleh menang contohnya. Jadi cikgu-cikgu ada dia punya style, macam mana mereka membimbing anak-anak itu, mereka berkorban. Jadi guru saya mereka ada style bekerja yang sendiri. Sometimes mereka sanggup berkorban masa, tidak berkira. Jadi apabila kita ada guru yang demikian, kita pasti menggunakan kata-kata peneguhan. Sometimes kalau kita bagi dalam bentuk hadiah itu mungkin tidak kuat lagi. Kan katakan saya bagi hadiah atau bagi sijil, dia tidak kuat. Tapi berbanding dengan apabila saya sebut terima kasih cikgu sebab cikgu telah berjaya membawa budak ke peringkat antarabangsa. Hebat cikgu. Jadi cikgu pun secara otomatis kan otak punya seketetut emosi sangat syok. Suka aja bekerja terus. Jadi itu baru style dengan dia punya kompeten. Sebab kalau cikgu tuh
dia tidak kompeten, dia tidak boleh bekerja sama dengan guru yang lain. Mereka tidak boleh bersatu supaya boleh membimbing pelajar sama ada di kelas kah, betul. ataupun aktiviti kokum kah, ataupun membimbing pelajar dari segi disiplin kah, tidak ada. Jadi maksudnya guru-guru ada style bekerja, ada kompetensi yang tersendiri. Jadi macam mana saya sebagai pengetua, bagi saya memang ada menggunakan peneguhan style cikgu saya yang positif. Saya juga menggunakan peneguhan kemahiran. Sebab biasanya kemahiran ini kita perlu tahu guru-guru itu boleh melakukan bekerja sama dengan orang lain, mewujudkan tim. Jadi apabila itu berlaku, kita nampak cikgu kita yang mana berpotensi. So kadang-kadang memang kita kena wujud, maksudnya dilakukan secara sadar lah Cikgu Henry. Betul kan? Kadang-kadang cikgu memang cikgu hebat, cikgu boleh memimpin unit ini ya. Maksudnya saya bagi keyakinan. Kadang-kadang cikgu tuh dia macam tidak yakin, tapi kita bagi tahu ada pesan daripada ketua tuh dia terus dia bolehnya orang lain percaya dengan saya boleh macam itu. So itu kita coba mempengaruhi secara strategik lah dia punya dalaman. Sebab ialah sekarang pun guru sometimes terbeban dengan tugas-tugas harian, apatah lagi apabila mau memegang satu jawatan lah, contohnya ketua bidang, ketua panitia, SU, LCT usaha, penyelaras. Jadi kadang-kadang guru menganggap itu kerja tambahan. Tetapi apabila guru itu dia punya style bekerjanya hebat, kompetensinya bagus, dalamannya positif. Jadi ketiga-tiga itu kita boleh rangkumkan supaya dia boleh menjadi insan yang boleh lebih maju lagi, insya Allah. Jadi dari segi cukup kan cikgu saya bercakap tentang guru ini? Mungkin cikgu ada soalan lain tentang macam mana cikgu, ada ke cikgu puas hati saya kaitkan dengan berkaitan yang Puan terangkan dari awal tengah sampai yang sekarang ini nampak sangat yang memang style itu betul-betul mempengaruhi sampai Puan pun biasa. Terima kasih Cikgu Henry dan tontonan perempuan. Alhamdulillah saya pun bimbang juga sebab kalau saya tengok kan sebenarnya walaupun saya tak baca buku ini kan kita telah membuatnya bukan saja pengetua, saya nampak saya punya cikgu sebab mereka pun sebenarnya pemimpin kan, ketua panitia pemimpin. Mereka pun boleh mempengaruhi di peringkat panel. Sebab kita bagi contoh kan Cikgu Henry, kalau pengetua tidak boleh mempengaruhi secara luar biasa, mungkin cikgu saya dia tidak boleh menghasilkan keputusan yang hebat. Contohnya kita ada 8 subjek 100%. Kita pernah Cikgu Henry pelajar SMK Agasi best number 1 di Sabah, senari 10 terbaik pertama pelajar Agasi. Jadi maksudnya guru-guru pun mempunyai kemahiran, ada style bekerja dan dalaman mereka sangat kuat sebab mempercaya. Kemudian kita juga alhamdulillah, kalau saya cakap tentang pengaruh secara luar biasa yang pasukan ini, saya boleh ambil contoh yang tingkatan 6 sebab bilangan pelajar lebih sedikit, bilangan guru pun lebih sedikit. Saya pernah memberitahu kepada guru-guru ini mempengaruhi juga, mempengaruhi secara luar biasa. Saya pernah beritahu cikgu, tidak mustahil kita boleh dapat 100%. Jadi alhamdulillah kita dapat 100% maintain 4 tahun inilah, dan tahun lepas kita masih maintain 100%. Jadi kita nampak guru-guru style bekerja guru tingkatan 6 sebab mereka sedikit, so mereka nampak cepat, rajin, kompetensi memang kolaborasinya hebat, dalaman lagi sebab mungkin faktornya sedikit pelajar, sedikit guru, jadi nampak lebih mudah mereka melaksanakan apa-apa aktiviti lah. Jadi tidak heran keputusan di tingkatan 6 itu begitu baiklah. 100% dan sangat baik. Betul. Dan Cikgu Henry tontonan perempuan satu lagi yang kita bangga untuk sekolah kita ini SMK Agasi ialah guru-guru yang saya bagi tahu tadi, minda yang sudah selesa dengan orang bilang apa? Selesa maksudnya dia tahu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu dia pikul dengan hati yang orang kata positif lah. Kita bagi tahu tadi, kalau dia happy, dia healthy. Apabila dia healthy, hormon dia balance. Jadi cikgu boleh bawa. Ada beberapa aktiviti program di sekolah yang memang menang di daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, terutamanya pasukan silat hijau dan juga pasukan robotik lah. Jadi secara tidak langsung kita nampak semua itu meningkatkan esteem ke diri pelajar. Jadi macam banyak saya bercakap tentang guru. Insya Allah barangkali saya boleh ringkaskan di situ, kita membuka
jalan kepada guru Iya, lah, betul. kita membuka jalan. Jadi dari segi Kerani ini saya tengok alhamdulillah ada yang bekerja secara sangat teliti lah ya. Kalau dalam konteks dokumentasi sangat kemas. Iya. Jadi sometimes saya boleh katakan dia sudah ada style bekerja, dia competence, dia boleh membawa pasukan kawan-kawan yang lain. Iya. Jadi saya bagi cabaran lah, kita urus eksak. Jadi Oh, apabila iya. mereka ada keyakinan begitu, mereka berpikir apabila kadang-kadang saya tengok mereka buat sendiri eksa, tak payah pun saya arahkan. Disuruh, kan? Sebab Iya. mungkin saya sudah mengatakan kamu boleh. Jadi mereka buat, lepas itu kita bawa kepada guru-guru dan pelajar-pelajar. Jadi kita nampak dalaman tuh mau. Iya. So kita secara tidak langsung tactical, Iya, tactical. affirmation, secara pengaruh strategik Iya, berlaku betul, pada betul. masa yang sama. Jadi untuk Kerani saya tidak panjang lebarkan, yang pekerja swasta nih, yang adik-adik pembersihan lah. Untuk pengetahuan Cikgu Henry ya, dan sidang hadirin, saya nampak ada satu ketika bunga di sekolah landscape ya. Ada pekerja kita dia potong bunga itu sangat cantik. Jadi apabila saya lalu di kawasan itu kan, apabila saya bercakap Tania ya kreatif, tidak pernah saya nampak cara potong bunga begini kemas. Jadi nampak kan Cikgu Henry, Iya, betul, betul. senyuman itu memang sangat Mesti lebar. ya, sih. ya. Jadi apabila saya cakap, dia kan ada kemahiran Iya. potong. So saya kata bila boleh siap, dia kata boleh dalam tempo berapa hari. So dia sudah kita pengaruhi secara luar biasa. Jadi saya tengok dalam beberapa hari memang barisan blok A, blok B cantik, Cantik seragam sudah. saja Oh. bunga dia. Jadi nampak kan. So yang itu saya boleh share lah, mungkin banyak lagi. Tapi tak apa, saya masuk sekarang kepada pelajar-pelajar. Iya. Jadi pelajar-pelajar ini sebenarnya saya boleh katakan begini. Untuk kita mempengaruhi seseorang itu kan dia punya tahap, kita berjaya pengaruhi dia itu yang kita tak boleh nampak. Iya. Yang kita sadar kita sedang mempengaruhi Betul, secara luar biasa orang lain, tapi sejauh mana dia boleh dapat itu kita tidak tahu bila. Iya. Jadi pelajar ini beginilah, memang pelajar boleh saya bagi dia punya pencapaian, ada yang cemerlang, baik, sederhana dan lemah. Jadi ini menjadi cabaran kepada saya untuk memimpin guru-guru. Jadi insya Allah dalam konteks ini kita pun disebabkan nota, Iya. disebabkan peneguhan style, kompetensi pelajar dan mau masuk dalam dia punya jiwa supaya dia itu kan. mau berjaya. Jadi kita biasanya kita buat penemuan secara individu, kita bagi nasihat, kita coba menambat hati anak-anak pelajar lah. Alhamdulillah mungkin kalau dalam konteks individu biasanya kita mau tengok yang cemerlang lah. Iya. Kalau kita yang sederhana itu kita biasanya panggil secara berkumpulan dan kita bagi talk. Mungkin semasa kita bagi talk itu sebenarnya kita sudah buat pengaruh secara luar biasa untuk coba membawa anak-anak pelajar nih grup yang cemerlang dulu. Lepas itu grup yang sederhana dulu. So kita bagi tahu pelajar cara mereka belajar macam mana. Kompetensi mereka kita bagi tahu, mereka hebat dalam kurikulum. Iya. Betul tidak? Tapi kita tidak mau mereka sayang tidak hebat dalam kurikulum. Iya, betul. Sedangkan mereka sudah tahu macam mana untuk mencapai kejayaan dalam kurikulum. Jadi kita mesti gunakan juga dalam kurikulum. Jadi sebagai pengetua, saya mesti perlu sentiasa membuka minda, memberi peneguhan bahwa mereka boleh buat. Ya, Betul, kalau betul. mereka boleh buat kurikulum hebat, mereka juga boleh berjaya dalam kurikulum. So untuk masuk ke dalam jiwa pelajar tuh memang kita tengok tahap dia lah. Iya. Barangkali kalau saya cakap kelas KRK cepat. Kalau Iya. kelas-kelas yang sederhana mungkin anak-anak ini dia lambat sedikit Iya, mencerna. betul. Tapi kita masih tidak tidak boleh putus asa lah. Jadi itulah sebabnya kalau keputusan sekolah ini bagi saya begitu ramai pelajar, saya ada 184 kaki tangan, ya sangat ramai. Lepas itu saya ada 2.596 pelajar. Jadi kita ada sudah kaidah menggunakan pengaruh luar biasa. Kita tahu kunci untuk membawa warga sekolah untuk mencapai kejayaan. Sesuai dengan sekolah SMK Agassi ini dipilihnya sebagai transformasi sekolah KOD 3.0, kita memang coba
sentiasa berusaha menambat hati budak dengan peneguhan kata-kata positif, dengan menghargai dia punya kemahiran, dan coba masuk dalam jiwa ataupun masukkan roh supaya bersemangat untuk berjaya. Jadi insya Allah seperti yang saya bagi tahu tadi, kenapa pengetua dia lebih tinggi, dia punya chances kan, sebab kita berada dalam posisi untuk mempengaruhi. Jadi kita mesti menggunakan apa orang kata peluang itu, ya. Seperti saya bagi tahu, jika stylenya good, kompetensinya good, jadi kita boleh dapatkan peluang itu untuk masuk supaya berjaya. Jadi itulah tidak heran Agassi walaupun orang kata sekolah hebat, tapi sentiasa ada saja tempat yang dimenangi lah dalam kokum dan kurikulum pun kita berjaya. Jadi barangkali Cikgu Hendri macam mana? Pengaruh luar biasa pengetua dalam membawa warga sekolah mencapai sekolah yang cemerlang seperti yang saya terangkan secara mungkin perkaitan tadi. Adakah dapat menjawab soalan Cikgu Hendri? Sangat-sangat menjawab. Hadirin sekalian, kesempatan ini sesuai lah rasanya saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Puan. Daripada penerangan Puan tu bermaksud Puan memang berjaya membawa sekolah SMK Agassi ini untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Saya dipahamkan tadi SMK Agassi pernah dapat 100% STPM, kan? Lepas tu pernah lagi mendapat keputusan pelajar SPM tempat pertama senarai 10 orang calon cemerlang peringkat negeri yang pertama. Jadi daripada penerangan Puan tu menunjukkan memang Puan berjaya lah mempengaruhi orang sebagai pemimpin, berjaya membawa organisasi itu untuk terus cemerlang. Tahniah pun saya ucapkan sekali lagi, bermaksud memang Puan mampu menguasai apa yang Puan baca tu dapat diaplikasikan dengan baik Puan. Tahniah Puan. Okey. Jadi kita teruskanlah dengan soalan yang seterusnya, kan banyak benda yang macam tiba-tiba mau diingin tahu kan Puan. Jadi soalan ini kan rasanya saya mau tanya kepada Puan lah, apa kelebihan dan kekurangan yang Puan dapat nampak daripada buku yang Puan telah baca ni? Mungkin Puan boleh bagi tahu kepada kami lah dan sidang hadirin sekalian. Ya, bolehkah Cikgu Hendri saya jawab kemudian soalan itu? Boleh. Saya coba, saya suka mengaitkan pemimpin itu pengetua. Iya boleh. Macam mana pula orang kata ibu bapa? Sebetulnya ibu bapa itu adalah warga sekolah juga. Iya betul Puan. Ya. Mungkin Cikgu Hendri sidang hadirinnya, saya mau share nih Cikgu Hendri tentang bagaimana ibu bapak menggunakan pengaruh luar biasa ini untuk membawa anak-anak supaya berjaya. Betul gak Cikgu? Setuju gak Cikgu? Walaupun betul, tidak ada. Maksudnya baru juga lah saya nampak bila Puan cakap macam tu menunjukkan macam logik juga lah bila Puan cakap macam sangat-sangat betul ya. Boleh Puan teruskan. Sebab kalau kita saja, kita pun mau bawa ibu bapak. Iya betul. Kita mau bawa satu hari nanti macam mana ibu bapak boleh menggunakan pengaruh luar biasa, sebab mereka mungkin tidak ada peluang baca buku Extraordinary Influence. Jadi mungkin saya boleh share di sinilah. Insya Allah satu hari nanti apabila saya berada bersama PBG saya boleh. Iya betul Puan, boleh. Saya pun baru nampak. Iya betul juga kan, sebab Puan pun kan berhadapan dengan situasi ramai pelajar. Sebab pelajar ni kan ada ibu bapa. Puan boleh. Tidak masalah. Okey Puan teruskan. Masih banyak masa. Ya, ada banyak masa Puan, tidak masalah. Okey teruskan Puan. Ya, terima kasih Cikgu Hendri ya, tontonan perempuan sidang hadirin. Okey, seperti Cikgu Hendri tahu, biasanya ibu bapak ini datang dengan semangat yang tinggi apabila anak diantar ke sekolah, kan? Mereka mau apabila anak itu ke sekolah, mereka ke sekolah itu apa tujuan? Memang mau kesejahteraan hidup anak nanti, suatu hari nanti, kan? Mereka mau anak mencapai kejayaan, mencapai cita-cita yang diinginkan. Jadi itu harapan ibu bapak. So kita tidak nafikan ya bahwa di peringkat sekolah ini kita berhadapan dengan tingkah laku anak-anak. Kalau anak-anak itu yang memang cemerlang, kita tidak sukar untuk urus lah. Tapi kalau dia ada macam masalah tingkah laku, bukan juga bilang teruk betul, cuma boleh mengganggu dia punya pembelajaran. Jadi kita harap ibu bapak boleh menggunakan rahasia inilah. Rahasia yaitu pengaruh luar biasa menggunakan peneguhan. Dalam buku ini kita ada dua yang bertentangan ya. Penulis kata words of life dan satu lagi adalah words of death.
Jadi ibu bapak apabila mau anak itu berjaya, dia mesti memahami juga pengaruh otak dengan psikologi. So gunakan kata-kata yang apa orang kata, bukan memanjakan, tapi support dia punya walaupun dia kejayaannya sedikit, ya dia rajinnya, tidaklah macam orang boleh dapat tapi ibu bapak jangan lupa puji, hargai, jadi anak-anak pun terdorong. Kan? Betul. Kalau dia pun ada kemahiran sedikit, jangan dibanding dengan anak orang lain. Kita puji, yang anak kita ini pun boleh ada kemahiran yang tersendiri. Jadi apabila ibu bapak mendekati anak menggunakan kaidah peneguhan yang positif, anak-anak itu dia yakin, betul kan? Yakin dan dia percaya bahwa ibu bapak meletakkan harapan yang tinggi kepada anak-anak. Jadi pengaruh luar biasa sebenarnya yang saya bagi itu tadi tidak ada rahasia. Ibu bapak pun boleh menggunakannya dan insya Allah apabila ibu bapak boleh mengaitkan hati yang gembira, otak, tingkah laku anak, kita kena sokong, membantu dia akan berjaya. Dan saya juga suka share sini Cikgu Henry ya. Ada satu juga konteks lah dalam buku Dr. Tim Irwin ini ialah maklum malas. Kalau ibu bapak membimbing anak-anak, kadang-kadang dia tersasar daripada landasan. Kan dia macam dia harap dia belajar, tapi sebenarnya dia tidak belajar. Jadi ibu bapak sepatutnya dapatkan maklum balas sama daripada cikgu kah, daripada rakan kah, panggil untuk buat alignment. Cikgu tahu kan alignment maksudnya supaya dia balik membuat tingkah laku yang sepatutnya belajar supaya dia kata kita mau dia maju, kita mau dia berjaya. Jadi kita mau dia kalau mau berjaya tak boleh contohnya ponteng, jadi itu semua lah kan. Dia sepatutnya dapatkan maklum balas dan seterusnya, sentiasa menggunakan peneguhan positif. Jadi ibu bapak boleh menggunakan extraordinary influence ya untuk mempengaruhi anak-anak. Iya, sangat-sangat berkaitan, betul Pak. Saya pun baru nampak benda tu. Iya. Insya Allah tertarik nanti jika dia jadi ayah. Boleh sudah gunakan apa yang Puan cakap tu. Saya foto step terus. Okey, bagus. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah lah perkongsian yang sangat bagus daripada Puan. Cuma yang soalan yang sebelum tadi tu Puan belum jawab. Sorry. Okey, dah apa? Sudah menjawab ini Cikgu. Baiklah, soalan tadi apa kelebihan dan kekurangan? Iya, betul. Betul Cikgu Henry ya. Saya sentuh dulu dia punya kelebihan lah. Memang bagi saya buku ini menjadi rujukan, panduan, sebab di dalamnya itu bukan penceritaan, ya dia bukan bentuk non-fiction, dia adalah ilmu, bukan retorik, tidak menggunakan bahasa bombastik, yang sangat jelas. Jadi apabila dia bercakap tentang sains, kajian saintifik, macam mana otak kita, kan macam juga iklan pun pandai kan, contohnya pertumbuhan besar kanak-kanak menggunakan susu formula, jenama susu formula, dia akan menaikkan pertumbuhan anak, kepintaran anak. Jadi seolah-olah ada kajian juga lah. Jadi Dr. Tim Irwin bukunya memang berkaitan dengan kepimpinan, sangat sesuai digunakan oleh pemimpin, boleh dijadikan rujukan. Macam mana dia kata pemimpin, ya walaupun kita tidak kata pemimpin melahirkan pemimpin, tetapi dia kata pemimpin boleh mencungkil kehebatan kepada orang lain melalui penubuhan dua tadilah, tactical affirmation dan juga strategic influence. So itu kelebihan buku tuh bagi saya. Memang seperti yang saya bagi tahu Cikgu Henry tadi, kita banyak baca buku ya, tapi kita terwujud ada pula pengaruh luar biasa. Apa secret itu ada kan lain daripada lain. Jadi maksudnya kita mempengaruhi orang lain mesti ada kaidah saintifik dan dia selari kan. Ada yang saya mau kongsi yang kekurangan dia, sebab Cikgu Henry dan tontonan perempuan mesti terpikir kalau betul hebat extraordinary influence bermakna semua orang bagus, betul ya? Tetap pikir tak Cikgu Henry. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, maksudnya ada ya. Dia punya kekuatan tuh ada juga. Ada kekurangan dia. Bagi saya, walaupun buku ini ditulis dengan hebat, masih juga kita perlu cari penyelesaian lain. Tapi dalam sini dia nyatakan secara jelaslah bahwa pengaruh luar biasa ini hanya boleh kita apply, dipanggil a small
a much smaller number of universe. A much smaller number of universe, maksudnya tidak ramai betul lah yang kita boleh pengaruhi. Sebab dia tadi ada kategori yang kita boleh pengaruhi kan. Lepas tu ya, untuk pengetahuan juga, dalam contoh itulah saya ada sebut tadi tentang masa saya buat sinopsis buku, saya ada sebut tentang underperform dengan highly potential performer. Oke, kalau underperform itu dia ada 3 lah. Dia sama ada dia perlu coaching atau mentoring, sama ada dia perlu training, ataupun kalau di syarikat-syarikat tertentu ini kan dia memang out lah, sebab syarikat kan. Oke, syarikat kan dia macam produk, gaji pun bergantung dengan produk. Jadi itulah sebab dia boleh kasih kalau memang dia dipanggil itu kalau kita kata pekerja bermasalah dengan kerja, itu boleh kita bantu. Tapi kalau ini masalah pekerja, dia punya diri dia lain lah. Jadi dalam konteks dia industri kan, sejauh mana syarikat boleh bertahan dengan terus membantu itu konteksnya. Jadi dia bukan sesuai untuk semua orang dan bukan sesuai untuk setiap orang. Mungkin itu saya boleh katakan kekurangan lah, sebab memang pun dipersetujui sendiri oleh Dr. Tim dan sebagai pembaca, yalah kalau memang inilah yang terbaik kan, memang semua masalah boleh diselesaikan, tapi at least kita ada panduan lah. So mungkin saya boleh rumuskan yang itulah Cikgu Henry ya ada bukan sesuai untuk semua orang. Lagi pun untuk pengetahuan Cikgu Henry tontonan perempuannya, contoh kebanyakan yang digunakan oleh Dr. Tim ini ialah ini industri. Dia bukan macam sekolah ini ialah kalau saya sebut begini, sekolah ini gaji kita cukai orang awam, cukai syarikat daripada cukai kan. Jadi mungkin proses untuk mengeluarkan pekerja itu dia ada panjang. Tapi kalau syarikat, sebab mereka kena firm, CEO kena firm, yang memang boleh training, boleh coaching, tapi masalahnya kalau pekerja itu bermasalah, tidak ada pendapatan, sedangkan syarikat kan pendapatan bergantung kepada produk pekerja ya. Kalau dia punya pekerja ada masalah, produk tidak dapat, mungkin keputusannya walaupun sudah berbalik bimbing, tapi dia masalah pekerja mengganggu. Dia kalau dia masalah dia tidak mengganggu kepada yang lain, tak mengapa, tapi dia apabila masalah dia lepas itu dia mengganggu kepada hasil produk dia, lagi. Begitulah. So mungkin saya boleh katakan itu sebagai kelebihan dan juga kekurangan. Itulah. So, Alhamdulillah. Apapun hadirin sekalian, kita perlu ucapkan terima kasihlah kepada Puan Junaina atas kesudianlah berkongsi buku ilmiah yang dia baca pada hari ini. Saya rasa apa yang dia kongsikan tu sedikit sebanyaklah membantu diri saya ataupun hadirin sekalian lah untuk membawa ke arah yang lebih baik selepas ini kan. Dan di kesempatan ini saya ucapkan terima kasihlah kepada Puan Junaina kerana sudilah meluangkan masa pada hari ini untuk berkongsi ilmu pada kita semua. Dengan ini Studio Agase saya rasa sampai di sini saja Puan. Apapun terima kasih lagi saya ucapkan sekali lagi kepada hadirin sekalian kerana sudi bersama-sama mendengar di Studio Agase. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Cikgu Henry, ada satu lagi saya mau share. Okey. Maksudnya ada lagi. Boleh Puan, lama lagi boleh. Maksudnya ada sedikit tips lagi mungkin daripada Puan Junaina. Okey, teruskan Puan. So sebelum saya kita mengakhiri betul. kita punya sesi sharing sembang buku pemimpin pendidikan, saya ingin buat satu kesimpulan lah. Kan sebab kalau buku yang dibaca itu saya tidak simpulkan Cikgu Henry. Betul. Nanti Cikgu Henry pun nanti tidak nampak dia punya kesimpulan. Sedangkan dia pun tidak. Betul Puan. Apa saya punya pendapat keseluruhan. Kan? Jadi tontonan perempuan Cikgu Henry ya. Satu boleh kan bagi boleh ya. Okay, 2-3 pun tidak masalah Puan, lagi banyak lagi bagus. So saya boleh simpulkan begini ya Cikgu Henry, tontonan perempuan. Jadi buku ini macam mana pemimpin boleh mempengaruhi secara luar biasa. Bukan setiap orang boleh. Sebab pemimpin itu sendiri karakter dia mesti ada. Dia contohlah kan, pemimpin ini tak berdisiplin, tapi kita mau pengaruhi orang lain. Betul dia tak menjadi. Apapun biarpun dia baca buku ini,
ya, dia tidak ada contohan, jadi orang lain pun macam tak betul, Iya, tak iya, betul. iya. Jadi maksudnya saya boleh simpulkan sebagai pemimpin yang mau mempengaruhi, dia mesti ada karakter autentik lah, dia mesti asli, dia tidak boleh karakter dia tidak boleh membohong, betul tidak? Kan kalau dia tak asli, cigu ataupun kaki tangan juga dia pun apa cakap tersuruh apa, bikin dia mesti autentik asli. Yang kedua, dia boleh membuat pertimbangan sebagai pemimpin, dia boleh membuat pertimbangan, dia tidak boleh macam ikut perasaan lah. Yang ketiga, dia mesti ada self regulation, maksudnya berdisiplin, kan? Dia boleh dia tahu peraturan yang ada, apa orang kata, menguasai peraturan lah yang perlu kita patuhi. Dan yang terakhir itu dia mesti tahan lah, ada daya tahan. Betul tak? Betul. Oke, kemudian udah tak Tiga? Betul. Oh, Saya oke. terus. Ya, betul juga. Kan, Oke. pemimpin ini kalau tak tahan ini banyak sudah yang Terus letak saya jawatan. terpikir, iya. Sebab anak buah datang dengan berbagai karena. Iya. Oke, kemudian macam kita tengok pengaruh ini sebenarnya kita boleh pengaruhi orang yang berdekatan dengan kita punya staff, kita punya keluarga, pengaruh luar biasa ini. Kadang-kadang randomly secara rambang dengan orang lain juga. Macam tadi Dr. Tim Evan kan, satu dia mempengaruhi dalam bidang tugas dia sebagai perunding, penasihat. Pada masa yang sama, sebab dia ada kepakaran luar biasa itu, dia boleh membawa dia punya diri itu untuk membantu orang lain, mempengaruhi orang lain. Cuma tadi di polis trafik dia boleh pengaruh luar biasa, apalagi tadi dia punya Yang tukang, di pelayan ya tadi itu, pelayan restoran, nampaknya. Dan buku ini sangat sesuai untuk bukan saja untuk anak-anak kita, untuk umur yang orang bilang masih sesuai untuk dibimbing sebab masih muda. Tidak, semua golongan usia sesuai. Kan macam diri saya pun sebagai kata pengetua, saya masih perlu juga dengar kepimpinan. Mesti membuka ruang untuk dibagi input tentang kepimpinan. Sebab kepimpinan ini satu proses. Itulah sebabnya bukan kita boleh kata semua orang itu mengikut kita. Ya ada kaidah dia, cara untuk menarik. Dan insya Allah saya simpulkan ini terakhir lah ya. Bukan juga juru jual ataupun mau promosi bukunya. Insya Allah baca buku ini. Baca buku ini banyak dia punya ilmu. Bukan saya untuk pemimpin seperti pengetua ataupun namanya leader, tapi semua orang sesuai. Jadi terima kasih. Alhamdulillah, Cikgu Hendri, terima kasih kerana sudi menyebut Iya, betul saya. Saya sangat bimbang jika tidak dapat memberikan input yang baik kepada Cikgu Hendri dan sedang hadirin. Sepanjang perkongsian hari ini saya rasa cukup banyak input yang dapat kepada diri saya, dan rasanya hadirin pun rasanya banyak ilmu yang dia dapat berkaitan dengan pengaruh ataupun extraordinary influence yang Puan kongsikan sebentar tadi. Dan mungkin lepas ni boleh pinjam lapan untuk photostat kan. Jadi alhamdulillah dengan kesimpulan yang cukup padat daripada Puan Junaina tadi, diharap dapat sedikit sebanyak dapat memberi impak kepada diri saya sendiri maupun hadirin sekalian lah. Mungkin lepas ni kita sama-sama percaya kan Puan, seperti Puan lah dapat membawa warga SMK Agasi maju ke hadapan dan terus cemerlang. Okey, apapun Puan, terima kasih lagi kerana sudi berkongsi dan menghadirkan diri pada pagi ini ataupun pada hari inilah maksud saya di studio Agasi ini. Dan insyaAllah kalau ada kesempatan kita berjumpa lagi di sembang buku pemimpin pendidikan ini. Mungkin boleh berkongsi lagi selepas ni kan. Apapun saya tutup studio Agasi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, terima kasih.